Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid sekalian, mari kita lihat perbezaan antara zakat, sedekah dan cukai melalui jadual ini. Dari aspek hukum, zakat adalah wajib, sedekah adalah sunat dan cukai pula merupakan tanggungjawab di sisi undang-undang sesebuah negara. Dari aspek masa, zakat dilakukan sekali dalam setahun, sedekah pula boleh dilakukan pada bila-bila masa, manakala cukai dijelaskan sekali dalam tahun Masihi. Dari aspek jenis harta, zakat dikenakan kepada beberapa jenis harta yang telah ditentukan oleh syarak. Sedekah pula boleh diberi dari sebarang harta yang halal, manakala cukai dikenakan kepada harta atau pendapatan seseorang. Dari segi kadar, zakat dikenakan mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Sedekah pula diberi mengikut kemampuan, manakala cukai hendaklah mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dari aspek penerima, zakat diberi kepada asnaf yang 8. Sedekah boleh diberi kepada sesiapa sahaja dan cukai pula diagihkan kepada semua rakyat. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf yang 8 adalah: pertama, golongan fakir. Golongan fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta tetapi tidak mencukupi 1/2 daripada keperluan hariannya yang wajib. Sebagai contoh, pendapatan harian yang wajib adalah RM10, tetapi pendapatan yang diperolehi oleh golongan fakir hanya RM2. Golongan kedua ialah miskin, iaitu orang yang mempunyai harta 1/2 atau lebih daripada keperluannya yang wajib, tetapi masih belum mencukupi. Sebagai contoh, keperluan wajib sehari adalah RM10. Tetapi pendapatan yang diperolehi oleh golongan miskin ini sehari hanya RM8. Murid-murid sekalian, golongan asnaf yang ketiga adalah amil. Amil ialah orang yang dilantik untuk mengurus pungutan dan pembahagian zakat. Manakala golongan yang keempat ialah mu'allaf, iaitu mereka yang baru memeluk agama Islam dan keadaan imannya masih belum kuat dan teguh. Golongan seterusnya adalah fi riqab ataupun hamba mukatab. Yang dimaksudkan ialah hamba yang diberi peluang oleh tuannya menebus diri untuk dimerdekakan. Golongan keenam pula ialah al-gharimin ataupun orang yang berhutang, iaitu orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya.
Murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, berhutang yang diharuskan oleh syarak ialah jika tujuan berhutang adalah untuk memenuhi keperluan asasi diri atau keluarga tanggungannya atau berhutang untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Seterusnya, golongan ketujuh adalah fi sabilillah, iaitu orang yang berjuang menegakkan syiar Islam ataupun menjalankan kegiatan dakwah Islamiah. Golongan terakhir yang layak adalah Ibnu Sabil, iaitu golongan musafir yang terputus bekalan perjalanan mereka. Murid-murid, golongan yang tidak berhak atau haram menerima zakat pula antaranya adalah: pertama, orang bukan Islam. Contohnya, orang kafir, murtad dan etis. Kedua, orang yang di bawah tanggungan pengeluar zakat. Sebagai contoh, isteri, ibu bapa, anak-anak, datuk dan cucu. Ketiga, orang kaya. Dan keempat, ahlul bait, iaitu keturunan Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim. Tidakkah murid-murid tertanya-tanya mengapakah Allah menetapkan golongan asnaf ini? Antara hikmah Allah menetapkan golongan asnaf ini adalah: yang pertama, memastikan orang fakir dan miskin dapat meneruskan kehidupan dengan sempurna dan meningkatkan taraf hidup mereka. Kedua, sebagai menghargai sumbangan tenaga amil yang bekerja secara sukarela. Ketiga, untuk menarik orang yang baru memeluk agama Islam supaya berusaha mendalami agama Islam untuk menjadi Muslim yang sejati. Keempat, supaya golongan hamba beroleh kemerdekaan dengan segera. Kelima, untuk memberi peluang kepada orang yang berhutang bebas daripada belenggu hutang. Dan seterusnya, yang keenam, membantu golongan musafir mengatasi masalah mereka ketika dalam perjalanan. Murid-murid yang dirahmati Allah, demikianlah tadi perkara-perkara yang perlu kita tahu dan fahami berkaitan dengan kewajipan zakat. Islam menuntut kita mencari kekayaan dengan niat beribadat dan menjanjikan kita kehidupan yang mulia dan dihormati. Sebagai Muslim, kita hendaklah berusaha memantapkan ekonomi dan kehidupan. Kehidupan yang mantap dan ekonomi yang stabil dapat mendorong kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Oleh itu, marilah kita sama-sama berdoa supaya dikurniakan Allah segala kekuatan untuk meningkatkan kualiti diri dan kualiti hidup supaya kita tergolong dalam kalangan mereka yang layak mengeluarkan zakat. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.